Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan proposal kumpulan saya yang bertajuk Imej Perlambangan Air dalam Peribahasa Melayu Analisis Semantik Inkuisitif. Kumpulan ini terdiri daripada dua pembentang iaitu saya sendiri, Muhammad Nur Syafuan bin Ramlan, pemegang kad metrik 112918 dan juga pasangan yang bergandingan dengan saya iaitu Nur Umi Umairah binti Muhammad, pemegang kad metrik P114162. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini terus kepada bahagian pengenalan. Pada bahagian ini kita akan membincangkan berkenaan kajian yang bakal dikaji secara umum. Baiklah, manusia sentiasa berinteraksi dan membuat tanggapan tentang alam sekeliling. Maka tidak hairanlah bahawa peribahasa itu terbentuk daripada minda dan pemikiran yang menyerlahkan kepekaan masyarakat Melayu terhadap apa-apa yang berlaku di sekeliling mereka. Teori berkaitan bidang semantik seringkali digunakan oleh pekaji lepas untuk meneliti makna yang terdapat dalam peribahasa dengan beberapa tahap kupasan yang pada hujungnya akan membawa kepada pemahaman mengenai peribahasa tersebut secara lebih teliti dan mendalam. Noor Hashimah 2014 menyatakan bahawa bidang semantik adalah bidang linguistik yang menjurus kepada makna dan pentafsiran makna. Dengan adanya ilmu semantik ini, makna dalam konteks sesebuah peribahasa bukan saja dapat dijelaskan secara tersurat, tetapi yang paling penting ia dapat diperhalusi secara tersirat. Noor Hashimah 2014 juga menegaskan bahawa satu fenomena yang boleh menimbulkan persoalan berkaitan ungkapan, khususnya peribahasa, adalah perkaitan antara penggunaan lambang dan makna. Ungkapan ini syarat dengan nilai falsafah serta mampu menunjukkan keintelektualan dan kekayaan budaya ahli masyarakat sesuatu bangsa dalam ilmu linguistik, terutamanya dalam bidang semantik. Hal ini kerana peribahasa hanya akan dapat difahami apabila manusia dapat memahami maknanya dan makna tersebut hanya dapat difahami sekiranya manusia dapat memahami lambang atau simbol yang menjadi inti dalam peribahasa tersebut. Seterusnya, kajian ini akan berpandukan kepada dua objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti pelambangan air dalam Kamus Istimewa Peribahasa Melayu edisi kedua dan yang kedua, menganalisis makna pelambangan air dalam Kamus Istimewa Peribahasa Melayu menggunakan analisis semantik inkuisitif. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan permasalahan kajian. Permasalahan kajian ini timbul sebelum kajian ini dilakukan. Permasalahan kajian ini adalah pembentukan peribahasa Melayu terhasil daripada manifestasi kecerdikan dan pemikiran aras tinggi masyarakat Melayu berdasarkan kepekaan terhadap pandangan apa-apa yang berlaku di sekeliling mereka. Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil pandangan sarwa ataupun worldview oleh masyarakat Melayu itu sendiri sehingga mewujudkan peribahasa Melayu yang memerlukan pemikiran aras tinggi untuk mentafsirkannya kerana melibatkan unsur daya pemikiran aras tinggi dan juga sedikit sebanyak terselit falsafah yang sukar difahami. Pentafsiran peribahasa Melayu berdasarkan metafora linguistik telah membuktikan bahawa makna sebenar sesuatu peribahasa itu tidak dapat dicungkil sepenuhnya untuk menjelaskan makna yang tersirat. Hal ini terhenti di peringkat semantik skrip atau semantik resonans dilihat tidak mencukupi kerana hanya melibatkan makna selapis yang hanya bersifat harfiah dan pelibatannya hanya pada data, teori dan peringkat kognitif saja. Oleh sebab itu, semantik inkuisitif diaplikasikan dalam pentafsiran ini yang tidak hanya menggunakan mata kasar tapi diperhalusi dengan bantuan mata hati. Secara umumnya, bidang semantik inkuisitif yang mengkaji peribahasa telah berkembang pesat dan berjaya menarik minat sasaran tempatan untuk menjalankan kajian mereka. Hal ini kerana masyarakat Melayu pada zaman dahulu gemar mengaplikasikan unsur alam seperti flora dan fauna yang berfungsi sebagai lambang dan simbol dalam penciptaan peribahasa sehingga berjaya diasimilasikan dan disamaertikan dengan perilaku manusia pada ketika itu. Oleh yang demikian, sebagaimana yang kita dapat lihat, di sini merupakan penyenaraian antara 10 kajian dalam bidang semantik yang memfokus kepada analisis semantik inkuisitif yang mengkaji beberapa pelambangan seperti pelambangan flora dan fauna, anggota badan manusia, makanan dalam peribahasa Melayu.
Seterusnya adalah metodologi kajian yang merangkumi pendekatan kajian, kaedah kajian dan data kajian. Bagi pendekatan kajian, kajian ini akan menggunakan pendekatan kajian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini bermakna kajian ini mengutamakan aspek ciri-ciri kualiti dan memberikan deskripsi berkenaan ciri-ciri tersebut. Kajian ini juga akan menggunakan pendekatan berdasarkan korpus. Hal ini kerana teori yang digunakan adalah sudah sedia ada dan data-data korpus hanya dijadikan sebagai contoh untuk menghuraikan kepadaan dan ketepatan teori yang diutarakan. Seterusnya, kajian ini juga akan menggunakan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan dan sumber yang relevan terhadap kajian yang akan dijalankan. Bahan-bahan yang dikumpulkan kebanyakannya dalam bentuk teks yang merangkumi artikel jurnal, tesis sarjana dan nota falsafah serta buku yang diperolehi daripada Google Scholar, jurnal bahasa dan sebagainya. Data dalam kajian ini pula diperolehi daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu edisi kedua 2017 yang disusun oleh Abdullah Hussein. Pemilihan data peribahasa ini adalah memfokus kepada perlambangan air kerana jumlahnya yang agak tinggi berbanding unsur lain dalam kamus ini. Seterusnya kita pergi kepada kerangka teoretikal kajian. Semantik inklusitif ini mula diperkenalkan oleh Nur Hashimah Jalaluddin pada tahun 2014 kerana beliau mendapati bahawa terdapat beberapa kelumpuhan dan kelemahan terhadap analisis semantik skrip dan semantik resonance. Kerana beliau merasakan bahawa pengkajian semantik skrip ini hanya melihat kepada makna harfiah berdasarkan tafsiran umum secara permukaan, manakala semantik resonance pula hanya mendasari proses kognitif berdasarkan data yang sahih saja dengan pengaplikasian teori yang berwibawa bagi menghuraikan data bahasa. Oleh yang demikian, Nur Hashimah telah memperkenalkan satu pendekatan baru yang dinamakan sebagai semantik inklusitif yang mempunyai 3 tahap, iaitu tahap yang pertama dikenali sebagai semantik skrip, yang kedua dikenali sebagai semantik resonance dan yang ketiga adalah semantik inklusitif. Okay, pada tahap 1 iaitu semantik skrip, pada peringkat ini perbincangan yang dilakukan hanya terhadap perilaku bahasa dengan melihat kata dan tafsiran maknanya dan dikaitkan dengan data skrip. Dan pada peringkat kedua pula adalah peringkat ini akan menghuraikan makna peribahasa dengan konteks penggunaan dalam korpus serta pengaplikasian teori yang berwibawa yang dinamakan sebagai rangka rujuk silang dalam teori relevance dengan mengaitkan peribahasa yang telah melalui proses konsepsi dan maknanya. Dan selanjutnya, setelah perkaitan makna dan objek dihuraikan, maka satu lagi tahap perlu dilalui yang dinamakan sebagai semantik inklusitif, yang mana pada tahap ini berupaya mengaitkan data, teori kognisi dan falsafah serta akal budi penuturnya. Dan pada peringkat ini juga merupakan proses pentafsiran akal budi yang membatasi had sempadan ilmu dengan mengambil kira bukti di luar bidang linguistik seperti agama, budaya, sains dan sebagainya. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kepada kerangka analisis. Kerangka analisis ini terdiri daripada 3 tahap seperti yang diterangkan oleh Umi Umairah tadi, iaitu tahap pertama semantik skrip, tahap kedua iaitu semantik resonance dan tahap yang ketiga iaitu semantik inklusitif. Pada tahap pertama ini, data yang dipilih akan dianalisis berdasarkan makna dalam kamus peribahasa. Makna skrip bagai mencurah air ke daun keladi bermaksud gambaran terhadap perbuatan seseorang yang memberikan nasihat, ajaran dan sebagainya tetapi tidak meresap ke dalam hati seseorang itu. Baiklah, pada tahap analisis yang kedua iaitu semantik resonance, gambaran secara kognitif terhadap peribahasa tersebut dibentuk dan mempunyai 2 perlambangan iaitu air dan daun keladi. Berdasarkan contoh yang kami perolehi daripada data korpus, terdapat 4 maklumat tambahan yang dapat dilihat dalam konteks bagi membantu penginterpretasian makna sebenar peribahasa bagai mencurah air ke daun keladi. Dengan bantuan penganalisisan rangka rujuk silang, beberapa leksikal atau klausa yang berfungsi sebagai maklumat tambahan seperti
Sikap kecuaian manusia dan punca utama nahas jalan raya telah memberi kesan kognitif kepada ensiklopedia pembaca bahawa sikap pengguna jalan raya itu sendiri telah menyumbang kepada kadar kemalangan jalan raya di Malaysia. Selain itu juga, makna sebenar peribahasa dapat dikukuhkan lagi dengan beberapa klausa tambahan seperti pelbagai pendekatan telah dilaksanakan dan juga mereka masih tidak mengubah cara pemanduan mereka. Kedua klausa ini telah diketahui umum bahawa penyumbang utama kepada kadar kemalangan jalan raya di negara kita ini berkaitan dengan sikap pemanduan pengguna yang dan juga pelbagai pendekatan telah dilakukan oleh pihak berkuasa, namun pengguna jalan raya masih mengekalkan sikap yang cuai ketika berada di jalan raya. Dengan erti kata lain, keseluruhan konteks ayat ini membawa makna bahawa terdapat pihak yang cuba menasihati sesuatu pihak yang lain, tapi nasihat itu tidak diindahkan, tidak meresap ke dalam hati mereka. Baiklah, seterusnya iaitu analisis tahap 3, iaitu berkaitan dengan semantik inkuisitif. Dalam analisis sebelum ini iaitu analisis semantik resonan, terdapat beberapa persoalan yang timbul selepas analisis itu. Persoalan yang timbul adalah seperti apakah berkaitan air dengan daun keladi? Apa pula justifikasi di antara orang yang memberi nasihat tetapi tidak diserap oleh orang yang mendengarnya disamaertikan dengan air dan daun keladi? Persoalan-persoalan ini timbul menyebabkan tahap analisis semantik inkuisitif diperlukan. Persoalan yang pertama, mengapakah penciptaan peribahasa bagai mencurah air ke daun keladi tidak mengaitkan unsur cecair yang lain seperti minyak, lendiran, wap dan sebagainya? Untuk pengetahuan umum, air merupakan elemen yang memiliki ketupatan yang lebih tinggi berbanding minyak. Apabila dicampurkan kedua-duanya, minyak akan berada di atas permukaan. Hal ini menunjukkan minyak akan kalah kepada air disebabkan air mempunyai nilai ketupatan yang lebih rendah daripada minyak. Umum mengetahui bahawa air juga merupakan salah satu bahan semula jadi yang amat penting di muka bumi ini. Air memiliki sifat yang mudah tersebar kepada benda-benda yang boleh menyerap. Dari sudut geografinya pula, kepentingan air ini dapat dilihat bahawa 70% daripada isi bumi kita adalah air. Semua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini memerlukan sumber air. Manusia juga salah satu makhluk yang memerlukan air dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya, dari sudut pandang ilmu sains pula, berkaitan tubuh badan manusia menyatakan lebih daripada 65% dalam badan manusia itu sendiri terdiri daripada air, bukannya sel darah. Air ini berfungsi sebagai oksigen dan menyalurkan nutrien kepada sel-sel dalam badan dan juga berfungsi untuk menyahkan najis keluar daripada badan tubuh manusia. Tanpa kehadiran air, tubuh badan manusia tidak akan bertahan lama. Ini menunjukkan kepentingan air itu kepada komuniti manusia itu sendiri. Okey, seterusnya ialah penggunaan daun keladi dalam peribahasa tersebut. Daun keladi ini merupakan tumbuhan yang hidup subur di kawasan tanah bergambut dan redup. Pokok keladi ini sendiri terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu daun keladi, batang keladi dan juga isi keladi. Sesetengah keladi kebiasaannya boleh dimakan dan ada juga sesetengah keladi yang hanya sebagai tanaman hiasan. Persoalannya ialah mengapakah daun keladi digunakan dalam peribahasa tersebut? Kenapa tidak tumbuhan-tumbuhan lain? Berdasarkan pengetahuan kognitif dan hasil pandangan Sarwa, sifat keladi itu sendiri adalah sifat keladi itu sendiri yang merupakan tumbuhan yang kalis kepada air. Ciri-ciri struktur yang terdapat pada daun keladi itu dilitupi oleh satu lapisan nipis yang diberi nama sebagai kutikel berlilin. Lapisan ini yang menghalang unsur-unsur yang ada pada daun keladi untuk menyerap daripada air. Dia menghalang untuk air masuk kepada bahagian yang terdapat di pokok keladi. Berdasarkan penerangan secara mendalam tentang leksikal air dan daun keladi itu tadi, ensiklopedia pembaca sudah dapat memberikan maklumat bahawa leksikal air dan daun keladi tersebut paling optimum untuk digunakan dalam peribahasa tersebut. Oleh hal yang demikian, kebijaksanaan masyarakat Melayu terdahulu terselah dalam mencipta peribahasa tersebut. Hasil daripada pandangan Sarwa dengan penggunaan leksikal air yang dianalogikan sebagai unsur nasihat yang diberikan oleh sesuatu pihak atau seseorang itu kepada pihak yang lain.
Manakala leksika daun keladi pula dianalogikan sebagai sikap segelintir individu yang tidak mengindahkan dan tidak menerima baik nasihat yang diberikan oleh orang lain itu, seperti dalam peribahasa bagian mencurah air ke daun keladi. Baiklah, pada bahagian yang terakhir ini iaitu kesimpulan. Secara kesimpulannya, kertas cadangan ini mendapati bahawa semantik inkuisitif merupakan satu pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam menganalisis dan memahami makna peribahasa secara terperinci dan lebih mendalam. Kerangka teori kajian yang berpandukan semantik inkuisitif ini bukan sahaja mampu menganalisis makna peribahasa secara harfiah dan kognitif, tetapi juga berjaya mencungkil falsafah dan akal budi penutur jati yang tersirat di sebalik setiap ujaran dan maknanya. Selain itu, kajian ini juga mendapati dengan mengaplikasikan rangka rujuk silang iaitu subkonsep dalam teori relevan pada peringkat semantik resonan juga berupaya membantu pengkaji untuk menyerlahkan kognitif penutur dan sekaligus mengembangkan lagi konteks ayat dan maksud peribahasa yang ingin disampaikan. Selain itu, kajian ini juga dilihat dapat membantu kelestarian peribahasa supaya relevan untuk digunakan oleh masyarakat, terutamanya dalam kalangan generasi muda, bagi memperlihatkan masyarakat Melayu dahulu mempunyai pengamatan yang amat tinggi terhadap alam sekeliling, objek, tingkah laku, norma hidup, adat dan budaya yang sangat rapat dengan kehidupan mereka dalam menciptakan sesuatu peribahasa itu. Baiklah, kedua-dua ini merupakan hasil rujukan kajian lepas yang kami gunakan untuk menulis kertas cadangan ini. Sekian, terima kasih.